Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah hari ini kita akan belajar yang di Pertuan Agong Teras Kedaulatan. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 90, mana topik ini adalah topik unit 7 berkaitan dengan istana yang di Pertuan Agong, ya. Bagaimana dia orang di Pertuan Agong dilantik, okey, berapa lama, ini akan kita bincangkan. Baik, bila menyentuh kepada sejarah, kita akan membincangkan beberapa perkara. Semua umum mengetahui sejarah adalah perkara yang telah berlaku. Jadi apa yang kita akan belajar dalam sejarah ini, pertama sekali adalah kita akan selalu bertanya. Murid-murid kena timbulkan pertanyaan dalam diri. Yang pertama sekali, apa yang telah berlaku. Yang kedua, bila sejarah ini berlaku, dan siapa yang terlibat dalam sejarah ini, dan di mana. Ini adalah komponen penting dalam mempelajari sesuatu sejarah. Okey, baik, kita pergi kepada yang pertama sekali, iaitu kalau lihat pada gambar ini adalah yang di Pertuan Agong. Siapa yang di Pertuan Agong kita sekarang ni? Okey, baginda adalah yang di Pertuan Agong ke-16. Okey, yang diberi nama sebagai Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatul Al-Mustafa Billah Syah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah. Okey, dari negeri mana? Okey, negeri Pahang. Bila dilantik? Ini kita akan selalu timbulkan persoalan. Okey, siapa, di mana, bila. Kalau tengok sini, bila 31 Januari 2019 sehinggalah kini. Okey. Baik. Yang pertama sekali, yang di Pertuan Agong ini, bila menceritakan kepada yang Pertuan Agong, kita merujuk kepada baginda. Okey, apa tugas utama dia? Okey, siapa sebenarnya dia ni? Okey, yang pertama sekali kena tahu yang di Pertuan Agong adalah ketua negara. Ketua negara kita, Malaysia ni ada ketua negaranya. Ketua negara kita adalah yang di Pertuan Agong. Okey, apa bidang kuasa yang di Pertuan Agong ini, ataupun apa yang di bawah naungan yang di Pertuan Agong? Ada 3 perkara. Yang pertama sekali adalah Badan Perundangan. Okey, yang di Pertuan Agong akan menjaga badan perundangan ini. Okey, tidak ada unsur politik ataupun campur luar, ya. Apa ni Badan Perundangan? Badan yang mengubah undang-undang negara. Okey, ini adalah di bawah lindungan yang di Pertuan Agong, ataupun payung yang memayungi Badan Perundangan adalah yang di Pertuan Agong. Yang kedua adalah Badan Eksekutif. Apa ini Badan Eksekutif? Badan yang melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Okey, dan yang ketiga Badan Kehakiman. Okey, merujuk kepada badan yang mentadbir keadilan secara saksama. Okey, jadi 3 institusi ini di bawah naungan yang di Pertuan Agong. Okey, jelas, ya, sangat penting peranan yang di Pertuan Agong ini. Okey, bagaimana yang di Pertuan Agong ini dipilih? Okey, berapa lama? Okey, persoalan ini akan cikgu jelaskan. Okey, yang pertama sekali, pemilihan yang di Pertuan Agong, okey, dilaksanakan selama 5 tahun. Setiap 5 tahun akan berlaku pemilihan. Siapa yang pilih? Timbulkan persoalan, siapa? Adalah Majlis Raja. Okey, penggiliran. Okey, yang di Pertuan Agong ni tidak tetap, ya. Dia bergilir setiap raja. Kita ada 9 orang raja. Jadi mereka ni akan melakukan pemilihan dalam satu majlis raja-raja, iaitu membuat pemilihan antara 9 orang raja ini, mana satu yang akan terpilih sebagai yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara. Ini yang dipilihlah. Okey, jadi ada sistemnya.
Okey, bagaimana proses ini berlaku? Yang pertama sekali, okey, pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Jadi mereka ni akan berkumpul dalam satu majlis. Okey, membuat pemilihan. Tulislah nama siapa yang sesuai untuk jadi yang di-Pertuan Agong. Kemudian langkah kedua, boleh rujuk kelas muka surat 93. Langkah kedua pula, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama raja atau sultan yang terpilih sebagai yang di-Pertuan Agong. Sudah ada nama yang terpilih, maka diisytiharkan. Dan langkah yang ketiga, surat pengesahan pemilihan yang di-Pertuan Agong dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Setelah ada nama dan diisytihar, maka nama yang di-Pertuan Agong akan dibawa kepada Dewan Negara untuk di pengesahan untuk melakukan pengesahan. Dan langkah yang keempat adalah Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di-Pertuan Agong. Yang akan mengeluarkan lagi kepada rakyat ni adalah Perdana Menteri. Dan langkah kelima yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah atau ikrar dan mendatangi surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okey, ini adalah langkah yang kelima. Baik, cikgu akan jelaskan lagi lebih terperinci pada yang berikutnya. Okey, ini yang tadi cikgu katakan tadi adalah Majlis Raja-Raja. Mereka inilah yang melakukan pemilihan siapa yang menjadi yang di-Pertuan Agong. Ini Majlis Raja-Raja. Siapa ni Majlis Raja-Raja? Majlis Raja-Raja ini terdiri daripada 9 orang raja. Okey, termasuk 4 lagi yang di-Pertuan Negeri. Seperti wakil daripada negeri Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan juga Melaka. Okey, baik, seterusnya kita merujuk kepada istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Okey, cikgu tulis YDPM merujuk yang di-Pertuan Agong. Okey, murid-murid boleh rujuk pada muka surat 95 muka surat 95. Okey, sebelum itu cikgu ingin sentuh, okey, apa peranan Majlis Raja-Raja ini? Peranan Majlis Raja-Raja ini adalah membuat pemilihan siapa yang layak menjadi yang di-Pertuan Agong. Jadi ada 3 situasi untuk melakukan pemilihan. Yang pertama sekali, sebelum pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Mereka memperkenankan, maksudnya mereka memutuskan satu tarikh untuk melakukan pemilihan yang di-Pertuan Agong. Kemudian semasa pemilihan pula, Majlis Raja-Raja ini melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong. Mereka semuanya terlibat untuk melakukan pemilihan. Dan selepas pemilihan pula, apa yang berlaku oleh Majlis Raja-Raja ni? Mereka akan Majlis Raja-Raja mengisytihar nama yang di-Pertuan Agong. Penting untuk pengisytiharan, maksudnya mengiktiraf. Okey. Baik, seterusnya bagaimana pengiktirafan ini berlaku? Melalui adat istiadat pertabalan. Okey, adat istiadat. Okey, ada prosesnya. Yang pertama sekali, kalau tengok gambar ini adalah, murid boleh rujuk juga muka surat 95 Okey, gambar ini merujukkan yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okey, tadi sudah diputuskan contoh. Okey, naik sudah nama seorang yang diputuskan sebagai yang di-Pertuan Agong, maka individu tersebut akan melakukan lafaz sumpah okey, di depan raja-raja. Kemudian langkah kedua pula adat istiadat adalah mendatangi surat sumpah yang dilafazkan tadi. Okey, yang mengatakan tadi contoh, saya telah dilantik sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Okey, setelah membaca lafaz sumpah, maka ditandatangi. Okey, kalau tidak ditandatangan, maka tidak sah. Jadi kena ada tanda tangan. Sama juga kamu kalau pergi buat pinjaman, ayah kamu pergi bank buat pinjaman, kena ada tanda tangan untuk pengesahan. Okey, seterusnya yang mana watika pengisytiharan. Siapa yang isytiharkan adalah Perdana Menteri.
Okey, tadi Yang di-Pertuan Agong sudah sahkan melalui tanda tangan, kemudian Perdana Menteri akan lakukan pengisytiharan, ketika pengisytiharan. Kalau tengok gambar sini, Perdana Menteri ini adalah Tun Dr. Mahathir ketika pelantikan Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Ketika itu Tun Dr. Mahathir. Tapi berlaku pembubaran yang mana terkini adalah Perdana Menteri kita adalah Muhyiddin baik. Langkah seterusnya adalah langkah keempat, mengucup keris. Kenapa raja mengucup keris ini? Timbulkan persoalan adalah sebagai simbolik dia untuk mengatakan sebagai kerajaan sebagai ketua utama negara pada Majlis Istiadat Pertabalan, menunjukkan bahawa raja sudah menjadi ketua negara. Dan yang terakhir adalah lafaz ikrar. Yang di-Pertuan Agong akan melafaz ikrar apa yang sepatutnya Yang Pertuan Agong buat selepas ini. Yang Pertuan Agong akan berikrar akan menjaga hak-hak rakyat. Apa hak-hak rakyat ini? Kita akan rujuk kepada bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama sekali daripada ikrar tadi ni, salah satunya Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam bagi negerinya dan juga negeri-negeri yang tidak mempunyai raja seperti Sabah, Pulau Pinang dan juga Melaka dan juga Sarawak. Jadi bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong yang pertama sekali adalah sebagai ketua agama Islam. Raja tadi berikrar akan melindungi agama Islam ini. Itu yang pertama sekali, penting sangat sebenarnya yang kedua adalah melantik Perdana Menteri. Setelah adanya melakukan pemilihan raya umum PRU, maka Yang di-Pertuan Agong akan melantik Perdana Menteri. Siapa yang diperkenankan, maka orang tersebut layak untuk memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Kalau tidak ada lantikan daripada Yang di-Pertuan Agong, maka tidak boleh ada Perdana Menteri. Ini betapa pentingnya dan betapa besarnya kuasa Yang di-Pertuan Agong ini. Seterusnya bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong juga salah satu dalam ikrar beliau adalah memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Apa keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra ini? Salah satu tanah rizab. Ada tanah khusus untuk orang Melayu. Contoh ketenteraan ada Rejem Melayu, Askar Melayu dan banyak lagi. Ini akan dibawa lindungan daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan bagaimana pula dengan kaum-kaum lain? Baginda juga memelihara kepentingan sah kaum lain, yang mana contoh India dan juga China ada di sini dan lain-lain. Maka mereka juga akan dilindungi, hak-hak mereka juga dijaga. Tidak ada berlaku penindasan. Inilah istimewanya Malaysia, negara kita. Kita hidup dalam berbagai kaum tapi hidup dalam keadaan harmoni. Kerana apa? Adanya Yang di-Pertuan Agong. Baik. Seterusnya bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi angkatan tentera, baik angkatan tentera darat, laut maupun udara. Jadi Yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi. Jadi semua tentera-tentera ini adalah tentera Yang di-Pertuan Agong. Jadi betapa besarnya bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong ini. Jadi penting sangat untuk kita menghormati Yang di-Pertuan Agong dan juga institusi raja itu sendiri. Baik, selain daripada itu, bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah memperkenankan RUU ini merujuk kepada rang undang-undang. Andai kata Parlimen telah membentangkan rang undang-undang jenayah, maka dibawalah kepada baginda Yang di-Pertuan Agong, sama ada baginda memperkenankan atau tidak. Jika memperkenankan, maka rang undang-undang ini boleh guna pakai. Seterusnya bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam Parlimen. Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil ahli-ahli Parlimen ni ataupun boleh membubarkan ahli-ahli Parlimen ini. Itu betapa besarnya peranan Yang di-Pertuan Agong. Selain daripada itu, bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah mengurniakan darjah kebesaran ataupun bintang dan juga pingat.
Ini mana-mana rakyat Malaysia yang mempunyai sumbangan yang sangat besar kepada negara, maka ada bintang kebesaran yang di-Pertuan Agong kurniakan kepada rakyat. Bintang ini tidak semua orang dapat, ya. Kita pun kalau cikgu bagi anugerah sudah rasa gembira, kan, apatah lagi kalau yang di-Pertuan Agong mengurniakan darjah kebesaran ini. Dan sumbangan ini, bila diberi sumbangan itu, bila diberikan darjah kebesaran ini ataupun bintang dan pingat, ini menunjukkan orang tersebut telah melakukan sumbangan yang sangat istimewa kepada negara. Sebab itulah raja mengurniakan darjah kebesaran ini. Seperti Dato', Tan Sri, ini antara gelaran-gelaran yang diberi oleh raja, ya. Okey, baik, setakat itu sahaja daripada cikgu. Okey, jadi harap murid-murid dapat sedikit tentang yang di-Pertuan Agong, bagaimana yang di-Pertuan Agong dilantik, bagaimana proses pertabalan yang di-Pertuan Agong, dan apa bidang kuasa di-Pertuan Agong. Ini harap pelajar dapat sedikit memahami peranan yang di-Pertuan Agong. Dan penting sangat, yang di-Pertuan Agong kita lindungi atau memperjuangkan dan mempertahankan institusi raja. Karena apa? Karena tadi cikgu menyatakan banyak bidang kuasa di bawah yang di-Pertuan Agong ini dalam menjaga keharmonian dan keselamatan negara kita. Jadi sama-sama kita memperjuangkan dan mempertahankan institusi raja. Semoga sama-sama kita mendoakan agar yang di-Pertuan Agong sentiasa sihat dan terus kuat dalam mengarungi pandemik, dalam mengurus negara kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita menghadapi bencana ini. Baik, setakat itu sahaja cikgu bagi latihan untuk kamu. Rujuk kepada muka surat 93. Sila lengkapkan peta alir. Aktiviti peta alir, ya. Merujuk kepada muka surat 93. Okey, peta alir berdasarkan maklumat tentang kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong, lengkapkan peta alir ini. Okey, boleh rujuk slide tadi. Okey, banyak ada beberapa perkara tadi, ada 5 step pertabalan yang di-Pertuan Agong. Baik, setakat itu sahaja. Cikgu harap pelajar dapat menghayati institusi raja ini. Baik, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.